Oke, seterusnya kita tengok kepada tugas pembesar. Pembesar berperanan mewujudkan pentadbiran yang cekap sebab pembesar dia membantu sultan dalam urusan-urusan pentadbiran. Antara tugas pembesar adalah menjaga keamanan kawasan, yang kedua mengutip cukai dan hasil lain melalui sistem serah, ketiga membekalkan tenaga tentera ketika perang dan menyediakan tenaga buruh melalui sistem kerah. Okey, sistem serah dan juga sistem kerah kita akan belajar nanti, kita akan tengok nanti. Okey, jadi ini antara tugas-tugas pembesar. Okey, dia perlu menjaga keamanan, dia perlu mengutip cukai, dia perlu membekalkan tenaga tentera ketika berlakunya perang, dan dia perlu menyediakan tenaga buruh. Pemerintah Melaka juga mengaruniakan kawasan khas kepada pembesar untuk ditadbir. Pengurniaan kawasan ini sebagai tanda untuk mendapat sokongan pembesar bagi mewujudkan pentadbiran yang mantap. Kawasan yang dikurniakan kepada pembesar berempat dikenali sebagai kawasan pegangan. Manakala kawasan pembesar jajahan dan daerah pula dikenali sebagai kawasan pemakanan. Pembesar ini dibenarkan mengutip cukai di kawasannya dan menyerahkannya kepada pemerintah sebagai ufti. Okey, maksudnya pembesar dia perlu menjaga kawasan yang diberikan oleh sultan dengan baik, dan sebagai ganti, okey, hasil-hasil kutipan cukai itu dia perlu bayar balik ataupun dia perlu memberikan kepada sultan sebagai ufti, sebagai gantilah. Okey, kita tengok kepada sistem serah dan juga sistem kerah. Tadi kamu ada nampak di sini apa itu sistem serah, apa itu sistem kerah. Okey, sistem serah dia merujuk kepada pemberian sebahagian daripada hasil tanaman yang diusahakan oleh rakyat kepada pembesar ataupun kepada pemerintah. Pemberian ini dibuat sebagai balasan kepada pembesar yang menyediakan tanah kepada rakyat, dan kadar serahan ini bergantung pada hasil ternakan atau tanaman yang diperoleh. Okey, jadi maksudnya di sini dia bagi pemberian sebagian hasil tanaman yang disusahakan oleh rakyat kepada pemerintah. Maksudnya rakyat dia perlu bagi sebahagian hasil tanaman itu, tidak semestinya hasil tanaman. Okey, hasil ternakan pun dia boleh bagi kepada pemerintah ataupun kepada orang punya sultan. Manakala sistem kerah pula adalah pekerjaan yang dibuat tanpa diberi upah. Contohnya membina jalan, istana, kubu dan saliran. Sistem kerah di sini merujuk kepada paksaan lah. Mau tidak mau kau kena buat. Okey, jadi ini adalah merujuk kepada sistem pembesar 4 lipatan. Sultan berada di atas, dibantu oleh pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan akhir sekali kepada pembesar 32. Okey, sekarang kita tengok apa itu pembesar berempat. Pembesar berempat merupakan pembesar peringkat pusat yang merupakan tonggak utama pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Mereka terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksmana. Okey, mereka juga dikenali sebagai orang kaya berempat. Apa maksudnya di sini tonggak utama? Maksudnya mereka adalah orang penting yang membantu sultan. Okey, kalau kamu tengok di sini sultan dia dibantu oleh bendahara, dia dibantu oleh penghulu bendahari, dibantu oleh temenggung dan dibantu oleh laksmana. Okey, apa tugas bendahara? Yang pertama, penasihat raja, menteri utama peringkat pusat, ketua turus angkatan perang, ketua hakim dan juga pemangku sultan. Jadi pemangku sultan merujuk kepada kalau sultan ini sakit, yang akan mengganti tugas sultan adalah bendahara. Maksudnya bendahara ni adalah orang yang sangat penting kepada sultan. Kalau sekarang bendahara ini adalah Perdana Menteri. Penghulu bendahari. Penghulu bendahari tugas dia adalah pemungut hasil atau ufti. Kedua, ketua segala bendahari, ketua urus setia
istana dan juga ketua Syah Bandar. Maksudnya penghulu bendahari tadi kalau dorang perlu bayar ufti, bayar cukai, yang memungut dia adalah penghulu bendahari. Maksudnya berkaitan dengan duit, penghulu bendahari lah yang akan pegang. Oke? Pembesar seterusnya dikenali sebagai temenggung. Temenggung itu tugas dia adalah sebagai ketua polis dan penjara. Yang kedua, penguasa bandar dan kota Melaka, pegawai protokol istana dan juga hakim di darat. Oke, ini adalah tugas-tugas temenggung. Dan last sekali adalah laksamana. Laksamana dia merujuk kepada peranan dia adalah pertama ketua angkatan laut, pengawal pribadi raja, ketua duta, ketua utusan ke negara luar dan juga hakim di laut. Maksudnya berkaitan dengan laut adalah peranan laksamana. Jadi, kamu kena tahu, kamu kena ingat apa tugas setiap daripada pembesar berempat ini. Oke, ini adalah sangat penting dan kamu kena tahu apa setiap bidang tugas mereka. Bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan juga laksamana. Oke, seterusnya kita tengok kepada sistem perundangan. Oke, terdapat sistem perundangan yang mantap sehingga pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka berada dalam keadaan yang gemilang dan cemerlang. Oke, sistem perundangan Kesultanan Melayu Melaka dia terbahagi kepada dua, undang-undang bertulis dan juga undang-undang adat. Oke, kita tengok kepada undang-undang bertulis dahulu. Undang-undang bertulis terbahagi kepada dua, yaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Apa maksudnya undang-undang bertulis? Dia merujuk kepada yang dibukukan, yang ditulis. Tengok ya. Yang pertama Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mula ditulis masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Undang-undang ini disusun semula secara teratur pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Undang-undang ini mengandungi 44 pasal yang berkaitan hak keistimewaan, tanggungjawab raja dan pembesar. Hukum Islam juga terdapat dalam undang-undang ini yang berkaitan dengan jenayah, urusan jual beli dan kekeluargaan. Kesan daripada adanya Hukum Kanun Melaka ini dapat mewujudkan keamanan dan menjamin keselamatan rakyat dan jenayah di dalam negeri Melaka dapat diatasi dengan baik dan terurus. Jadi hukum kanun ini mengandungi 44 pasal. Maksud 44 pasal di sini merujuk kepada 44 bab. Okey, kita tengok undang-undang bertulis yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Okey, di sini dia sudah bagi clue, Laut Melaka. Maksudnya undang-undang ini dia berkaitan dengan laut. Tengok ya. Undang-undang ini ditulis semasa zaman Sultan Mahmud Shah, bertujuan menentukan peraturan pelayaran dan juga perdagangan. Mengandungi 25 pasal. Tadi Hukum Kanun Melaka 44. Undang-Undang Laut Melaka hanya 25 pasal. Menerangkan peraturan di laut, tertib berniaga dan tata cara berjual beli. Merujuk kepada berkaitan dengan aktiviti perdagangan. Kandungannya juga berkaitan tanggungjawab nahkoda, anak kapal, kiwi dan syah bandar. Undang-undang ini menyebabkan aktiviti perdagangan berjalan dengan lancar dan adil dan keadaan ini memberikan keyakinan kepada para pedagang daripada luar untuk datang ke Melaka untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Okey, ini salah satu sebab kenapa Melaka boleh muncul menjadi sebuah kerajaan yang masyhur dan juga unggul di alam Melayu.